dilakukan oleh Nabi SAW. Kita terus tengok apakah amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan pada malam tersebut. Yang pertama sekali, Iqra'ul Quran, banyakkan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Kita nak jumpa bos besar, kalau boleh nak kena ada orang dalam dulu. Siapa orang dalam nanti di akhirat? Al-Quran. Oh Tuhan, dia selalu baca aku. Oh Tuhan, aku mensaksikan bahawa dia selalu membaca aku. Maka kau bersaksilah, ini hamba-Mu yang terbaik ya Allah. Al-Quran akan menjadi saksi kita kelak. Membaca Al-Quran, paling kurang sebelum tidur bacalah surah Al-Mulk. Dapat jauh pada azab kubur semua kan. Al-Mulk. Bangun dari surah Al-Waqi'ah, buka pintu rezeki. Yasin, ya. Apa lagi? Ad-Dukhan pun boleh baca. Paling kurang saya suggest tuan-tuan, satu hari satu muka surat, jadilah. Cubalah kita target satu hari satu muka surat, jadilah. Sekarang ni perempuan kita dah sampai surah Al-A'raf dah. Kalau sampai yang bertadarus, bukan tadarus, tadarus. Tadarus apa yang paling cepat habis kan? Paling kurang kita dah sampai juzuk ke-8 dah, paling kurang lah. Satu hari kalau paling malas sangat pun 8 satu muka surat pun jadilah. Kalau bulan-bulan biasa, tuan-tuan, hiasilah jiwa kita seperti saya sebut tadi, tahalli, hiasi jiwa kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran paling kurang, baca satu ayat pun jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Melampaulah sikit sangat tu. Ya, lagi teruk pada orang kampung sebenarnya bercakap. Ada seorang kampung tu, ada seorang pakcik tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni Qari pakcik. Biasa lah dia kata. Alif Lam Mim Al-Malik. Al-Malik tu dia baca. Subhanallah, dia bahaya. Kalau dia kata Qari, dia kata ayalah tahun tu anak tak kena ayat ni, kalau kena memang kalah terus. Tuan-tuan dan puan-puan, baca Al-Quran. Apa ni? Nazar ila Al-Quran fa hiya ibadah. Tengok saja Al-Quran pun dah kira ibadat. Rumah kita gambar-gambar tu tukarlah. Buat ayat kursi apa semua. Tapi sampai bila nak dapat pahala tengok. Kan? Bacalah. Itu yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, qiyamul lail. Bangunlah di tengah malam tuan-tuan. Bangun walaupun sekejap pun jadilah. Daripada berkat qiyamul lail ini, hati kita akan hidup. 4 benda kata Imam Ghazali yang dapat menghidupkan jiwa kita. Yang pertama puasa, yang kedua duha, sembahyang duha, yang ketiga qiyamul lail, dan yang keempat ingat pada mati. Tak tulis, nanti saya sebut lagi kali. 4 benda ni dapat menghidupkan hati kita. Qiyamul lail tuan-tuan. Orang yang qiyamul lail ni Anas bin Malik kata satu hari ketua Samsing, macam zaman sekarang Sarikul Kampung Dusun kan. Dia nak bunuh Anas bin Malik. Pasal apa Anas bin Malik tak takut dengan kata? Kata tanya pada dia, wahai Anas, kenapa kau tak takut dengan aku? Seluruh penduduk Mekah tahu aku ni ketua Samsing, semua takut dengan aku, kau tak takut dengan aku, kenapa? Kau tahu tak apa sebab dia, apa kesan dia kalau kau tak takut pada aku akan ambil pedang, aku akan pancung kepala kau. Lalu Anas bin Malik dengan tersenyum dia kata, kalaulah aku tahu hidup dan mati itu di tangan kau, sudah lama aku sujud pada kau. Kita berani cakap macam itu. Cuba tuan-tuan, cuba. Ya. Kemudian otak jadi panas, leher jadi panas, bro. Dia ambil pedang, dia terus nak pancung. Itu apa kasih pancung? Dia nak pancung, sekat jalan saja. Tak boleh. Kuncu-kuncu dia, bos, sekat jalan pak. Tak boleh. Ini orang lain macam. Apa amalan kau wahai Anas? Anas bin Malik tersenyum. Aku akan ajar ilmu ini setelah mana kau meninggal dunia. Jadi macam mana dapat? Kau belajar nyanyi lagu Mati Hidup Semula dari Jamaah Abdillah. Bawa kuasa. Itu saya tambah. Jadi bila mana kata meninggal dunia saja, Nabi ini Anas bin Malik ajarkan kepada konco-konco dia yang masih hidup tu, ajaran atau doa yang diamalkan oleh Nabi SAW yang diturunkan kepada Anas bin Malik. Apa dia doa dia? Yang daripada doa, yang pertama sekali dia kata bangun qiyamul lail.
Okey, yang mulai dapat menghidupkan jiwa kita. Dan yang kedua ialah banyakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Ada 3 perenggan di doa tu. Kalau ada masa kita panggil lagi, kita syarah lagi. Apa yang kakak nampak? Harimau, tuan-tuan, daripada belakang Anas bin Malik. Itu sebab dia sampai cepat jalan jaya. Harimau terbit dari belakang Anas bin Malik. Tuan-tuan, kesan daripada Qiyamul-Lail dan banyakkan berdoa. Itu dia. Jadi tuan-tuan, jangan takut dengan semua orang. Bangun Qiyamul-Lail, amalkan doa yang saya baca tadi. Kemudian cuba cari pasal. Kau nampak harimau tak? Cuba. Saya tak tahu berarti. Ada tukang korong ke nanti. Maksudnya macam tu. Apa mesej yang saya nak sampaikan di sini? Banyakkan berdoa. Qiyamul-Lail. Sultan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Tariq bin Ziyad nak pilih di kalangan umat Islam pada waktu itu sebagai tentera. Dia pilih dari kalangan orang yang bangun malam, bukan orang yang badan tough, undertaker, understand, semua bukan. Dia pilih dari kalangan umat Islam pada waktu itu di kalangan orang yang bangun malam. Dia bangun malam, ya, dia tengok siapa yang bangun malam. Sebagai contoh, Salahuddin Al-Ayyubi, dia tengok satu tentera dia yang bangun Qiyamul-Lail. Dia tengok kemah yang pertama, Hasbi Rabbi Jalallah, zikrullah, kita terus. Kemah kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, baca Quran terus. Kemah ketiga, sedang mengukir peta di pantai. Okey? Mungkin betul lah. Jadi ada kemah tu je lah yang ni. Jadi maknanya tuan-tuan, saya mula itu yang kedua. Dan seterusnya yang ketiga, i'tikaf tuan-tuan. I'tikaf, kunjungilah mana-mana rumah Allah Ta'ala yang dekat berhampiran, surau, masjid, pergilah beriktikaf, doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya pun doa. Doa tuan-tuan, doa ni sebenarnya kita nak mengadu pada Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, kalau kita tak cakap dengan Allah pun, agak-agaknya Allah Ta'ala tahu tak apa masalah kita. Apa guna doa? Doa ini sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajar kita, nak supaya mentarbiah kita ni. Sebab itu Roh mentarbiah kita ni supaya kita ni belajar untuk merendah diri, mengadu. Tuhan nak tengok hamba aku ni dalam masalah, nak tengok dia nak datang tak jumpa aku ni. Ibaratkan macam pula kita datang kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, doa ini adalah satu motivasi kepada diri sendiri dan orang-orang yang mendengar. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosaku ya Allah. Aku hamba-Mu yang lemah, di pada pagi yang hening ini, yang sunyi, di istri aku tengah tidur ya Allah. Maka Kau perkenankanlah doaku ya Allah. Permintaan kita, rendah diri kita, khusyuk tawaduk kita pada waktu itu. Itu yang Allah Ta'ala nak didik supaya hati kita jadi rendah diri, rendah hati tuan-tuan. Ini dia, doa. Dan akhir sekali ialah zikrullah. Jangan lupa zikir tuan-tuan. Bikulli tasbihatin sadaqah, kata Nabi SAW. Setiap daripada subhanallah itu sedekah. Kita tak ada duit, kita kadang-kadang susah nak pergi sedekah berbentuk wang ni, cukup sekadar subhanallah. Hadis lain Nabi SAW, subhanallah tamla'ul mizan. Dengan menyebut subhanallah saja dapat memberatkan timbangan kita nanti. Baik dengan dosa dan pahala sama berat, mana tahu berkat subhanallah itu dapat memberatkan balik timbangan amal kebaikan kita, insya-Allah. Dan bila mana nak pergi Qiyamul-Lail tuan-tuan, pastikan nak bawa anak-anak yang betul, yang tahu adab-adab dalam surau dan masjid. Jangan jadi macam seorang sahabat ini. Sebelum saya berserahkan bagi pendengar tuan-tuan, ini pengalaman saya nak kongsi kita semua. Seorang sahabat kita ni, dia bawa anak dia baru berusia 5 tahun pergi surau nak Qiyamul-Lail. Udah kalau 5 tahun pergi surau apa buat? Lari ke sana kemari, ambil tu ketuk tu, apa tu, berduk tu, ketuk semua. Suka hati dia. Lalu pada satu ketika dia tengah lari-lari, waktu tu kawan-kawan semua tidur, pagi lagi. Dia pun seorang-seorang dia boring. Dia masuk dalam surau, dia nampak waktu tu semua pakcik-pakcik semua tengah sujud. Dan di kalangan pakcik-pakcik yang sujud tu ada seorang pakcik tu, dia punya kain dia macam bukan, terselit. Dia tak pakai seluar yang sepatutnya yang ada di dalam dia. Jadi dia tak pakai, dia terselit. Jadi budak tu dia kena lari-lari. Satu keajaiban. Dia tak boleh tengok selit-selit, tak boleh. Mak, ayah dia Mr. Stopek. Ini semua selit-selit, tak boleh. Jadi dia pun pergi dekat. Budak dia kaji tuan-tuan. Dia tarik keluar. Pakcik yang tengah tunjuk ni. Kedarah siapa pulang. Jadi dia tarik keluar. Bapak dia baru lepas ambil
semayang. Orang pamit semayang, nampak anak dia sedang mengganggu orang semayang. Dia tolak masa dia. Anak yang baik kan? Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Ilyas. Tapi apa pun itu bukan amalan. Amalan semua orang yang kita lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah amalan yang diberikan oleh Nabi Rasulullah SAW. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum malam terakhir masih belum tiba lagi. Maka masih ada peluang di kalangan kita semua untuk berebut malam Lailatul Qadar. Tetapi walau bagaimanapun jangan kita mulakan sepuluh terakhir. Malam ni baru malam ke-14. So tak perlu lagi kita ke-14 jangan. Tak perlu, jangan satu. Ada lagi tu, bagi dia kata malam raya, so malam ni malam gendam. So tak perlu, kita tidur. Malam raya kita, jangan. Maka perlu latihan dia bunuh hari ini. Jadi, waktu berhubung pun dah tiba. Jadi kita akan terus ke pertanyaan terakhir. Kesimpulan daripada kedua-dua panel kita. Jadi kita beri masa dalam 2 minit seorang bulan. Jadi kita mulakan dengan Saudara Ilyas dulu, 2 minit. Kesimpulan dalam menjejak impian muttaqin. Silakan. Baik, terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Taala. Saya nak bagi tahu di sini saya nak buat satu penjelasan bahawa syurga hanya menerima orang-orang yang terbaik sahaja. Okey? Hanya orang-orang yang terbaik sahaja yang layak masuk ke syurga. Tak ada orang yang biasa, aku mungkin biasa. Sebab syurga tak ada syurga setinggal. Syurga semua syurga memang belaka. Jadi yang nak masuk hanyalah orang yang terbaik. Sebab itu perubahan bukan pilihan, tetapi suatu kewajipan kepada kita. Perubahan mesti dibuat. Kalau kita hari ini umur 40 tahun, lebih kurang 30 tahun dah kita puasa tuan-tuan. Adakah puasa yang lepas sudah memberi kesan pada jiwa kita? Ni, beberapa hari lagi dalam Ramadan pada tahun ni, kita rebut peluang yang ada ini. Moga-moga kita akan jadi lebih la'allakum tattaqun tuan-tuan. Jangan sampai tunggu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan cari seperti mana cari benda pelik-pelik. Aku tunggu tengok pokok, tak ada. Pokok sungai nak terbalik, tak ada pula pun. Saya tanya dulu sahabat saya